Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jahmariatul Kipteh binti Uthman dan tiga lagi ahli kumpulan saya bernama Husna Izzati binti Abdul Razak, Nur Hafizah binti Ibrahim dan Nur Rashikin binti Azman. Okey, tajuk untuk kajian kami adalah pengaruh media sosial dalam pembentukan personaliti remaja Islam. Okey, masuk kepada pendahuluan. Pada zaman era globalisasi dan pesat ini, media sosial menjadi keperluan bagi keseluruhan masyarakat, terutamanya golongan dewasa dan juga remaja. Namun, cara menggunakan media sosial itu menjadi persoalan kepada pembentukan personaliti remaja pada masa kini, terutamanya dalam kalangan remaja Islam di Malaysia. Objektif kajian bagi tajuk ini adalah yang pertama mengetahui konsep media sosial dan yang kedua adalah mengkaji kesan media sosial terhadap remaja Islam dan yang terakhir objektif kajian adalah mengkaji dan memahami langkah bagi mengurangkan penggunaan media sosial secara berlebihan dalam kalangan remaja. Pengertian media sosial. Menurut Andrea Kaplan dan Michael Heinlein, media sosial didefinisikan sebagai sebuah kelompok aplikasi yang menggunakan internet yang membangun di atas ideologi dan teknologi web 2.0. Okey, menurut Islam, media sosial telah digariskan panduan untuk menggunakannya dengan prinsip utama media sosial adalah perlu digunakan untuk perkara-perkara yang menuju kebaikan. Pengertian remaja. Rogers 1951 besar menjadi matang. Remaja dikatakan berusia di antara 11 hingga 21 tahun, merupakan transisi antara zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa yang melibatkan perubahan biologi, psikologi, sosial dan ekonomi serta melibatkan perubahan peringkat tidak matang ke peringkat yang lebih matang. Zaman remaja dikatakan satu proses untuk mencapai atau memperolehi sikap dan kepercayaan bagi penglibatan yang berkesan dalam masyarakat. Menurut perspektif Islam, pengertian remaja dari segi bahasanya iaitu syabab atau fata. Menurut Imam Al-Ghazali, mendefinisikan remaja sebagai golongan yang mencapai peringkat balik iaitu ketika manusia telah dianggap mempunyai akal yang sempurna dan perkembangan akalnya telah matang sehingga mampu untuk menguasai sesuatu dengan sendiri. Ada jenis-jenis media sosial yang sering digunakan di Malaysia adalah terdapat 6 jenis, iaitu yang pertama rangkaian sosial, contohnya aplikasi WhatsApp, Telegram dan juga Facebook. Yang kedua aplikasi bookmark sosial, contoh aplikasinya adalah Delicious. Yang ketiga berita sosial, contoh aplikasinya adalah Reddit. Yang keempat adalah perkongsian media, contoh aplikasi adalah YouTube, Instagram dan juga Flickr. Yang kelima adalah microblogging, contoh aplikasinya adalah Twitter. Dan yang keenam komen blog dan forum, iaitu contoh aplikasinya Warrior Forum dan juga Digital Plot Forum. Pertama ialah kesan positif media sosial terhadap remaja Islam adalah penggunaan media sosial dalam pembelajaran dan juga pengajaran. Okey. Perkembangan pendidikan moden pada masa kini dan juga seperti sekarang, kebanyakannya menggunakan media sosial sebagai satu medium untuk menyampaikan maklumat dan juga pengajaran dan juga pembelajaran, dan seperti sekarang, para pensyarah serta pendidik melakukan nilai tambah dalam cara penyampaian maklumat bagi mewujudkan perubahan dan menghasilkan masyarakat yang lebih berilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang yang diceburi. Maka dengan adanya medium pembelajaran melalui media sosial, remaja Islam pastinya tidak ketinggalan jika menggunakannya dengan bijak dan berhemah, lalu menjadi orang yang berguna dan mampu berbakti pada masa akan datang. Kesan positif yang kedua terhadap remaja Islam adalah dapat mempelajari budaya dan bahasa asing. Seperti mana yang kita ketahui, maklumat boleh diperolehi dari pelbagai sumber dan bahasa di media sosial. Daripada penggunaan media sosial ni, dia tidak terhad kepada sesebuah negara sahaja, tetapi dia meliputi seluruh dunia yang mempunyai pelbagai budaya dan bahasa masing-masing serta keunikan tersendiri seperti bahasa Arab dan lain-lain. Yang ketiga adalah remaja Islam boleh menjadikan media sosial sebagai satu medium peringatan. Okey.
Kewujudan pelbagai jenis media sosial pada masa sekarang boleh dijadikan sebagai medium untuk seseorang berdakwah, iaitu mengajak kepada kebaikan dan menyebarkan maklumat yang tepat selain menimba ilmu serta berkongsi dan bertukar-tukar pandangan. Dalam menggunakan media sosial juga, kita sebagai pengguna, terutamanya remaja, tidak terlepas daripada tidak terlepas daripada menghabiskan sisa-sisa waktu daripada terleka daripada menunaikan kewajipan seperti solat. Dengan adanya golongan yang memberi peringatan, remaja Islam mengetahui had yang sepatutnya dilakukan serta mana yang patut ditinggalkan. Seterusnya, yang keempat adalah mengembangkan jaringan persahabatan di alam maya. Apabila dapat berhubung atau mengenali rakan-rakan baru di alam maya yang mempunyai latar belakang yang berbeza-beza seperti bidang yang diceburi dan juga cara pembelajaran setiap orang berbeza-beza, dapat mengetahui kaedah belajar masing-masing, maka secara tidak langsung dia dapat menaikkan semangat dan motivasi untuk belajar bersungguh-sungguh dalam diri remaja Islam ni. Sebenarnya para remaja dapat meningkatkan sahsiah diri melalui tauladan daripada rakan-rakan yang diikuti di media sosial. Dan yang terakhir adalah yang kelima, remaja Islam dapat membina kerjaya di usia yang muda. Kerana media sosial ini merupakan platform yang boleh digunakan secara percuma. Kerana benda yang online ni tidak mengganggu mereka belajar dan juga untuk mereka membina kerjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnaizati binti Abdul Razak. Saya akan menerangkan tentang kesan negatif media sosial terhadap remaja Islam dan juga punca remaja terpengaruh atau dipengaruhi oleh media sosial. Okay. Remaja kini sering menyalahgunakan media sosial sebagai platform untuk mereka bersukaria. Remaja kini juga sering menggunakan media sosial sebagai alat untuk mereka meluahkan perasaan sedih, hampa dan lain-lain lagi. Juga baru-baru ini, ramai remaja dan golongan dewasa sekalipun menyebarkan banyak berita-berita palsu yang kita sendiri tidak tahu menahu kesalahan berita tersebut. Antara kesan-kesan negatif remaja terhadap media sosial adalah yang pertama, berlakunya gejala cyber iaitu cyberbullying. Seperti kita tahu, gejala cyberbullying ini sangat berleluasa dalam kalangan kanak-kanak maupun remaja. Tidak kira lelaki maupun wanita, masing-masing menunjukkan sikap yang sebegini. Dengan menggunakan media sosial ini, gejala cyberbully dari segi mental ini lebih berleluasa peningkatannya. Seperti kita tahu, mereka ini sering mengutuk, menghina rupa paras seseorang, yang ini body shaming di laman sosial seseorang itu. Perkara ini sangat tidak bermuara dan tidak perlu diberi kesan yang baik kepada remaja. Dan yang kedua, mengubah gaya hidup dan kehidupan seseorang. Dengan media sosial, remaja kini gemar mengikuti trend-trend terkini atau lebih dikenali atau dikatakan fashion terkini yang mereka lihat sendiri melalui laman sesawang seperti Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Jika mereka ini lebih kepada fashion yang dihalakan mengikut Islam, tidak mengapa. Namun, remaja kini lebih gemar mengikuti fashion yang tidak tahu menahu asal usulnya. Dengan ini, secara tidak langsung, gaya kehidupan dan penampilan remaja kini semakin lama semakin hilang kepatuhannya dalam ajaran agama Islam. Seterusnya yang ketiga, kurangnya komunikasi dengan orang di sekeliling. Keasyikan kepada melayari internet, menonton televisyen, menggunakan gadget dan pelbagai sumber teknologi moden yang lain menyebabkan remaja kurang berinteraksi dengan orang lain dan bersikap introvert.
Perkara ini akan mengundang kepada gejala kebingungan kepada seseorang individu itu. Dalam era masa kini, banyak berita-berita yang dikhabarkan golongan remaja kini sering mengalami masalah kemurungan sampai ingin membunuh diri. Yang keempat, kurang minat untuk mempelajari dan mendampingi ilmu. Remaja kini lebih gemar menggunakan media sosial untuk hiburan seperti mendengar nyanyian dan melihat lakonan artis pujaan mereka sahaja. Ini menyebabkan mereka ini leka dan lalai, sedangkan mereka boleh sahaja menggunakan media sosial ini untuk mendengar nasyid-nasyid serta alunan zikir yang terdapat di YouTube, radio dan sebagainya. Mereka juga boleh mendengar ceramah-ceramah atau perkongsian serta tazkirah daripada ustaz dan ustazah serta orang-orang yang hebat tentang pembahasan ilmu agama ini. Mereka yang kurang berminat untuk mengikuti ilmu agama ini adalah kerana mereka merasakan keseronokan dengan menonton dan melihat gaya-gaya perkara ini. Tidak salah untuk mereka melihat, tetapi janganlah sampai lalai dan leka terhadap tanggungjawab kita sebagai orang Islam, sebagai hamba Allah yang diberi amanah untuk menjadi seorang manusia yang dirodai dan diberkati kehidupannya. Punca remaja terpengaruh atau dipengaruhi oleh media sosial. Ketagihan media sosial ini memberi pelbagai kesan negatif kepada individu, masyarakat dan negara. Hal ini kerana kewujudan media sosial pada hari ini telah membunuh karakter menjadi platform menyebarkan fitnah, mencetuskan provokasi dan meninggalkan budaya terdahulu seperti budaya saling kena mengenali, hormat menghormati antara satu sama lain. Antara puncanya ialah yang pertama, kurangnya perhatian yang penuh oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka. Ibu bapa kini lebih sibuk bekerja di luar. Mereka keluar kerja pada waktu pagi dan pulang pada waktu malam. Jadi, ibu bapa kurang memberi perhatian yang penuh kepada anak-anak mereka serta melihat tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh anak mereka seharian. Ini menyebabkan mereka terpengaruh dengan media sosial dengan mencari perhatian di media sosial yang ini meluahkan perasaan sedih, sayu hampa mereka kepada warganet. Bila tiada perhatian yang secukupnya oleh ibu bapa, remaja atau kanak-kanak ini meminta perhatian dari orang luar yang langsung kita tidak tahu menahu latar belakang. Ini merupakan satu kesan yang buruk kepada remaja Islam kini. Yang kedua, penggunaan gadget yang tidak terkawal. Hiburan yang keterlaluan di dalam media sosial yang disalahgunakan menjadi tarikan dan mudah menular. Remaja-remaja Islam, perempuan terutamanya, amat meminati artis-artis Korea yang dikenali sebagai K-pop ataupun Korean pop industry. Perkara ini juga berlaku adalah kerana kurangnya didikan agama dari kecil yang menyebabkan mereka ini terlalu taksub sampaikan mengaku artis-artis Korea ini adalah Tuhan mereka ciptakan. Tidak menjadi satu kesalahan untuk mereka meminati dan mengikuti perkembangan artis-artis Korea pujaan mereka. Tetapi janganlah sampai keterlaluan yang boleh terpesong dari pegangan agama Islam. Ianya harus digariskan had agar tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini dan bercanggah dengan agama seperti terlalu obses dan taksub terhadap artis-artis popular. Yang ketiga, pengaruh rakan sebaya. Dengan adanya rakan bersama, remaja kini lebih berani untuk melakukan juga tidak elok.
Remaja kini lebih memilih untuk melakukan sedemikian kerana sifat ingin mencuba itu tinggi yang wujud dalam diri mereka. Lebih lagi, jika mereka ingin meningkat umur, jadi perasaan itu lagi tinggi dalam diri mereka. Fenomena dan pengaruh media sosial semakin hari semakin kuat sehingga bimbang jika suatu hari nanti penggunaannya tidak terkawal, terutama dari segi komen-komen yang dilemparkan. Terlalu banyak komen-komen yang negatif serta cacian dan makian yang dilemparkan oleh warga-warganet yang sering mencari kesalahan orang sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pada anda yang menontonnya, nama saya Nur Ashikin binti Azman, boleh panggil saya Shikin, dan saya akan membentangkan tentang penemuan dan perbincangan kajian yang terbahagi pada dua, iaitu profil responden dan juga analisis data. Okey, so slide ini saya akan membentangkan tentang profil responden dari segi usia mereka. So, dalam slide ini terbahagi kepada dua, iaitu responden yang pertama 13 hingga 15 tahun, manakala responden yang kedua iaitu 16 tahun ke atas. So, kalau kita tengok di sini, seramai 72 orang responden berusia 16 tahun ke atas sebanyak 98.6% dan lebih tinggi peratusannya daripada responden yang berusia 13 hingga 15 tahun sebanyak 1.4% sahaja. Okey, so keputusan ini menunjukkan bahawa responden yang berusia 16 tahun ke atas lebih banyak peratusnya, lebih tinggi peratusnya kerana mereka inilah golongan yang sangat terjebak dalam media sosial dan sangat handal dalam menggunakannya. Saya pun handal juga menggunakan media sosial. Okey, so slide ini menunjukkan bahawa jumlah masa responden menggunakan media sosial itu terbahagi kepada dua, iaitu 6 jam ke atas dan juga 5 jam ke bawah. Okey, keputusan ini menunjukkan seramai 44 responden yang menggunakan media sosial selama 6 jam ke atas sebanyak 60.3%, lebih tinggi peratusannya daripada responden yang menggunakan media sosial selama 5 jam ke bawah sebanyak 39.7%, ramai 29 orang sahaja. Okay, so hal ini kerana responden yang menggunakan media sosial selama 6 jam ke atas, ada yang memilih untuk keseronokan, ada yang memilih untuk mencari maklumat, ada yang memilih untuk sebagai mostly lah kan pelajar, tak kisahlah pelajar universiti ataupun sekolah, menggunakan social media aplikasi seperti Meet, Woof dan sebagainya atau Hangouts untuk satu sebagai jaringan membuat kelas online atau lebih dikenali sebagai ODL, Online Distance Learning. Itulah punca sebab kerana responden menggunakan media sosial ini selama lebih 6 jam ke atas. Okay, untuk jadual yang keempat ini menunjukkan tentang tujuan menggunakan media sosial. Okey, dekat sini ada banyak tujuannya. Pertama, untuk bersosial, yang kedua untuk berniaga, ketiga untuk bermain game online, yang keempat untuk mencari maklumat, dan yang kelima untuk tujuan lain dan sebagainya lah. Okey, dari segi keputusannya, ia menunjukkan bahawa seramai 36 orang responden lebih menggemari untuk bersosial sebanyak 49.3%. Manakala seramai 12 orang responden menggunakan media sosial ini untuk mencari maklumat sebanyak 16.4%. Dan seramai 10 orang responden menggunakan media sosial untuk berniaga, lebih tinggi peratusannya sebanyak 13.7% daripada bermain game online sebanyak 11%, iaitu seramai 8 orang sahaja. So dekat sini saya pun terkejut juga responden lebih tinggi
peratusannya dari segi berniaga daripada game online. Saya ingatkan game online lebih tinggi daripada berniaga. Terkejut juga. Okey, punca utama kenapa responden lebih menggemari untuk bersosial kerana itulah tujuannya aplikasi itu wujud. Dia punya tujuan asalnya untuk berhubung, untuk bersosial dengan orang lain. Okey, maka tamatlah pembentangan saya pada hari ini. Okey, terima kasih kerana mendengarnya sampai habis dan kita akan tengok pada pembentangan yang seterusnya iaitu Fiza. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Ibrahim. ID 2020952991. Okay. Seterusnya adalah carta yang ketujuh iaitu peratus remaja yang mudah terpengaruh dan dipengaruhi oleh media sosial. Okay. Kebanyakan responden memilih ya daripada tidak. Peratus untuk ya adalah 91.8% dan tidak 8.2%. Okey. Setelah disoal selidik, ramai remaja terpengaruh dan dipengaruhi oleh media sosial. Ini kerana remaja sekarang banyak menghabiskan masa mereka dengan peranti mereka berbanding dengan keluarga mereka sendiri. Oleh itu, kita sebagai remaja yang perlulah pandai membahagikan masa dan tidak mudah terpengaruh dengan media sosial yang sekarang. Seterusnya adalah carta yang ke-8 iaitu pengaruh media sosial. Okey, kaedah soalan yang telah diberikan adalah memerlukan responden untuk menjawab dengan menaip jawapan mereka melalui Google Form. Okey, sebanyak 53 daripada 76 responden memberi maklum balas terhadap soalan yang telah diberikan. Hasilnya yang dapat disimpulkan adalah peratus untuk keburukan adalah 21%, kebaikan adalah 3%, seimbang adalah 20% dan bergantung kepada individu adalah 16%. Setelah diteliti, media sosial lebih cenderung kepada keburukan daripada kebaikan. Ini kerana media sosial menyebabkan seseorang tidak berhubung dengan orang lain yang di sekeliling seseorang. Ada yang menyebabkan pertengkaran kerana terlampau lama menggunakan peranti mereka. Akibat dari itu, banyak kes penderaan yang telah terjadi. Seterusnya adalah carta yang ke-9 iaitu remaja mengenal pasti maklumat yang diperolehi. Okey, kaedah soalan yang telah dikemukakan adalah untuk memerlukan responden untuk memilih 3 jawapan yang telah dikemukakan. Jawapannya adalah yang pertama, mempercayai tanpa selidik. Yang kedua, merujuk kepada orang yang lebih mahir. Yang ketiga adalah meninggalkan sesuatu maklumat. Okey. Seramai 74 daripada 76 yang menjawab soalan ini. Hasilnya, peratus untuk mempercayai tanpa selidik adalah 0%, 89.2% adalah menunjuk kepada orang yang lebih mahir, 10.8% adalah meninggalkannya. Yang dapat saya simpulkan daripada jawapan-jawapan di atas adalah terdapat banyak kesan positif berbanding kesan negatif. Ini kerana ramai responden yang telah menyedari tentang kesan positif dan kesan negatif media sosial. Oleh itu, mereka mula pandai menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Seterusnya adalah carta yang ke-10 iaitu jawapan responden tentang kesan media sosial terhadap diri mereka sendiri. Okey. Kaedah soalan ini adalah menyuruh responden untuk menaip jawapan mereka melalui Google Form. Okay. Salah satu jawapannya adalah
ada waktu membuatkan saya malas untuk melakukan aktiviti seharian, memudaratkan diri, menambah ilmu, membantu dalam urusan komunikasi saya, lebih matang dalam melakukan sesuatu. Okey, hasil daripada responden tersebut yang boleh saya simpulkan bahawa peratus untuk perkara negatif adalah 19.117% dan positif adalah 63.235%. Okey, kedua-duanya iaitu positif dan negatif adalah 2.94%. Yang dapat saya simpulkan daripada jawapan-jawapan di atas adalah terdapat banyak kesan positif berbanding kesan negatif. Ini kerana ramai responden yang telah menyedari tentang kesan positif dan kesan negatif media sosial. Oleh itu, mereka mula pandai menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Kesimpulan, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti kesan positif dan negatif, punca terpengaruh dan dipengaruhi, langkah pengurangan dan isu semasa dalam kalangan remaja Islam pada masa kini. Antara cadangan yang boleh membentung remaja sekarang tidak melakukan perkara negatif adalah semua pihak berperanan dalam membentuk remaja Islam pada hari ini, seperti menegur dan menasihat supaya mengurangkan penggunaan media sosial yang keterlaluan. Tanggungjawab ibu bapa agar memantau penggunaan gadget seperti menetapkan masa yang sesuai untuk menggunakannya. Semua pihak perlu berprihatin dan bertanggungjawab dalam mengawal kegunaan media sosial. Wallahualam.